بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي أنزل القرآن وعلم البيان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، syukur alhamdulillah pagi ini Tuhan izin kita lagi dapat datang ke masjid, tugasan harian kita untuk menyempurnakan ibadat di samping merebut anugerah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita. Sampai kita beribadat, Allah angkat sedikit-sedikit darjat kita dan dia menjadikan pahala yang tak boleh kita kira lah, insya-Allah. Semalam kita ikuti khutbah, antara lain memberi dorongan kepada kita tentang Al-Quran Karim, kehebatan Al-Quran Karim. Antara lain Nabi kata, tidaklah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dikatakan satu huruf itu ada ganjaran pahalanya paling kurang 10 pahala. Jadi kalau alif lam mim yang kita baca tadi, alif lam itu sudah ada 30 pahala. Campur lagi ayat yang lain kita baca tadi, ada 3 rangkaian ayat kita baca tadi. Ayat menceritakan tentang kehebatan, kelebihan kedudukan Al-Quran Karim sebagai hidayah, daripada tugasan kita sebagai Islam untuk syariatnya, menjalani ibadah solat dan sebagainya. Seterusnya kita beriman dengan rukun iman, apa yang dibangun oleh Nabi-Nabi dulu itu dikatakan oleh berjaya. Kalau seterusnya dikatakan bagaimana sifat keingkaran orang kafir yang tidak mau menerima, bahkan disebut, diajar, diberikan bagaimanapun apabila kata kafir itu Allah nak jadikan kafir itu dia tidak akan berhidayah. Bahkan Allah akan khatam, padatkan hati, peterikan hati itu. Dan akhirnya tadi kita bayangkan sifat-sifat orang munafik saat cantik ya, kalau kita lagi mengapai, saya tidak kita baca setakat ini, insyaAllah. Jadi pada pagi ini sempurna dengan kita pendedahan tentang Al-Quran Karim ini, cuba kita lihat sedikit tentang surah penting, surah Sab'ul Masani yang kita ulang-ulang hari-hari. Surah yang menjadikan asas dalam solat. Tanpa surah itu, solat tidak diterima. Jadi kefarduan ilmu tentang ilmu pembacaan Quran itu bermaksud kita tahu membaca sekadar asalnya, tahu makhraj huruf, cara nasab huruf, kedudukan sifat-sifat huruf, sedikit sebanyak waqaf, ibtida, sedikit sebanyak panjang pendek, ghunnah dan sebagainya untuk mengesahkan bacaan itu. Maka suratul Fatihah walaupun ada tak banyak hukum hakamnya, mudah saja, surah yang paling ringan dibaca. Tapi kalau kita tidak menggunakan kaedah-kaedah bacaan, warattil Quran tartila, maka barangkalinya kedudukan surah itu sendirilah ayat kita wajib mengulangi, wajib memahami, jangan jemu kan. Jadi pada pagi ini secara asasnya mari kita berkenalan sedikit dengan surah Al-Fatihah. Kita surah Al-Fatihah ini kita sudah dengar, hari-hari kita pun baca, cuma barangkalinya kita dengar Pak Imam baca, tapi kita kurang dengar kita baca. Biasalah, sebab kita menggunakan suara yang perlahan. Tapi kaedah perlahan itu rukun qauli wajib didengar oleh telinga kita. Kita yakin
bahawa bacaan kita itu macam mana. Kita yakin. Kalau kita tak yakin, tak jadi. Baik. Nama-nama surah Fatihah terlalu banyak ya. Setengah orang memanggilnya surah Alhamdulillah. Terdapat pelbagai nama yang diberikan kepada surah Fatihah ini. Menurut ulama-ulama tentang Quran ini, Fatihah ini punya nama terlalu banyak. Kurang lebih hampir 30 kalau kita nak detailkan di situ. Berdasarkan kepada beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebab nama-nama ini diambil daripada nama-nama atau kalimah-kalimah dari Al-Quran Karim yang ada hubungan dengan surah Fatihah. Surah Fatihah juga surah yang paling agung dari surah-surah yang lain di Al-Quran. Berdasarkan Rasulullah SAW, katanya bermaksud Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Imam Bukhari kata, saya translatekan, tidak ada tolak banding untuk menentukan kebesaran surah Al-Fatihah ini. Oleh itu, amalah tepat bila diberi nama dengan surah agung. Maka nama-nama tersebut disenaraikan begini, lebih kurang ya. Antara lain, kalau orang tanya kita, antara lain apa nama surah Fatihah? Ummul Quran, Ibu Quran, dan Ummul Quran atau Induk Al-Quran. Banyak pendapat yang mempunyai erti maksud Ummul Quran itu. Setengahnya mengatakan adalah kerana Al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai ringkasan isi seluruh Al-Quran. Sebab itu kita sudah memadai dalam munajat, solat, sama solat wajib atau sunat, memadai membaca surah Al-Fatihah sahaja. Sudah sah sembahyang kita. So, kita kena baca surah Fatihah itu, raihkan surah Fatihah itu, mengikut keperluan-keperluan atau syarat-syarat bacaan tersebut. Baik. Sahih Al-Bukhari. Tadi, siapa yang mendirikan solat namun tidak membaca Al-Quran, maka ia kurang dan tidak sempurna. Berapa kali kurang? 3 kali kurang. Kurang. Bila kurang itu membawa kepada rakis atau tidak sempurna. Inilah kita jadi jemu, jangan benci, jangan rasa pedap bila orang belajar menyebut tentang Al-Quran Karim. Yang kedua, boleh kita katakan juga Al-Quranul Azim, bacaan yang teragung. Dinamakan bacaan agung kerana isi Al-Fatihah ini semuanya mengenai masalah yang agung, yang besar, yang maha tinggi. Sahih Al-Bukhari dan kitab tafsir bab inilah di mana ada mengatakan umul kitab surah yang paling utama di dalam Al-Quran ialah Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim. Makna dia surah Fatihah lah. Antara lain nama dia umul kitab, Sab'ul Masani dan Al-Quranul Karim. Sab'ul Masani maksud ayat-ayat, 7 ayat yang diulang-ulang. Hari-hari kita ulang berapa kali? 17 kali sehari semalam. Ketiganya, Fatihatul Kitab atau Fatihatul Kitab. Fatihah Al-Kitab atau Fatihatul Kitab. Secara nak baca lah. Sambil kita berbincang tentang nama-nama Al-Quran, nama surah ini, di samping kita membiasakan menyebut atau memfasihkan sebutan-sebutan atas kadar kemampuan. Bagi kita selalu saya katakan, jangan paksa diri kita sendiri. Hanya yang perlu kita yakin, kita yakinkan diri kita, aku ni sudah okey ke? Aku sudah okey ke baca Fatihah ini? Kalau aku okey, cuba cek sikit kawan-kawan saya, mari dia dengar sikit. Sekadar yang kita mampu, tanpa membebankan. Jadi kalau kita belajar maka kita amallah ilmu yang kita belajar itu sekadar mana kita mampu. Sudah sah sembahyang kita, sudah sah ibadah kita. Tak perlu straight sangatlah, beban sangat. Itu bagi orang-orang yang mereka itulah. Ada juga dikata la solata liman lam yuqra bi Fatihah kitab. La solata, tak sembahyang. Tak sembahyang tak apakah? Tak sah sembahyang. Sekurang-kurang tidak sempurna sembahyang.
La yuqra, yang tidak membaca. Tapi membaca, bila kata membaca menggunakan suara, mengeluarkan suara dengan meletakkan dudukan huruf-huruf tersebut dengan tepat pada tempat dia lah. Mana huruf-huruf itu pun yang selalu saya sebut antara lain huruf-huruf yang bersifat istifal, yang kedua huruf yang bersifat isti'la, huruf subur, huruf Ustaz Rabi selalu sebutkan kita benda yang sama saja ya, sebab diulang-ulang. Huruf istifal ada 7 saja, tapi dalam Fatihah tak banyak. Kha, Sa, Ba, Ta, Za, Ghin, Qaf. Huruf itu ada dalam Fatihah, ada huruf. Huruf Kha tidak ada, Sad ada, Dad ada, Ta ada, Ghin ada, Qaf ada. 7 huruf itu yang kita nak jaga, meletakkan betul-betul sebenarnya huruf. Ad-Dha, Dha, kan? Apabila bertembung antara dua huruf yang nipis dengan huruf yang tebal, bagaimana kita nak olahkan huruf tersebut? Waladha. Kalau kita tak lihat kepada keperluannya, mungkin kita akan waladha. Dan kan lam alif itu sifat dia istifal, ke bawah, leseh sikit, bunyi dia nipis sikit, mudah sikit. Huruf Dad dia subur dan gemuk, dia bulat dia lebih sikit. Kan? Okeylah, banyak nanya. Sab'ul mazani. Sab'ul mazani mana 7 yang diulang-ulang. Apa sebab? Kerana 7 ayat. Surah Fatihah mengandungi 7 ayat yang kita baca berulang-ulang. Sama ada kita baca Al-Quran itu sendiri, sama ada kita baca dalam solat atau kita baca di luar solat, sama ada kita baca solat wajib atau solat sunat atau solat jenazah dan sebagainya. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Itu teks dia. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung itu. Itulah nama Sab'ul Masani. Ini bukan wajib tahu pun, cuma kita lebih berkenalan. Paling tidaklah, paling tidak kita boleh jawablah 1-2 nama kan. Surah Al-Hamd. Ni orang kampung dia. Lama dah. Surah Al-Hamd. Betul lah tu. Sebab dimulakan dengan Alhamd. Surah pujian. Ya, kalau letak pertama surah Bismillah, nama-nama dia letakkan puji. Ya. Surah pujian kerana isinya penuh dengan pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah puji dah. Ar-Rahmanir Rahim, sifat dia agungkan sifat sendiri. Ar-Rahman, Malik Yaumiddin, memiliki segala kekuasaan. Kehebatan Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meletakkan Allah tu tempat munajat kita, tempat memohon doa kita. Ada kita mengagung memuji Tuhan lah. Ihdinas siratal mustaqim. Baru kita minta. Puji minta lah sikit. Itulah hormat begitu. Kita nak jumpa orang pun mesti hormat dia dulu. Bawa buat tangan dan sebagainya. Ini nak balik, dia bagi buat tangan dia. Dan minta ubat dan sebagainya. Kan? Akhirnya kita minta lah. Apa dia minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Apa dia? Tadi pun kita baca huda lil muttaqin, Quran huda, hidayah dan Allah Taala bagi orang bertakwa. Jadi kita mintalah doa itu. Lebih kurang ya. Seterusnya Ruqyah, bukan ruqyah. Ruqyah ni maksudnya jampi. Patutlah surah Fatihah boleh kita jampi, boleh buat jampi. Jadi ada ayat kan, jampi dah sikit, baca dah ikhlas. Wa shifaa'u wa rahmat lil mu'min. Mana ada dalam khutbah semalam kan? Surah Syifa, surah jampi, ruqyah dan surah jampi atau berubat. Kerana dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Yang paling kita dapat kesan penyakit apa? Penyakit dalam hati lah, penyakit jiwa lah, penyakit minda lah.
penyakit rohaniah lah kan. Mungkin penyakit jasad ni kita tak mendapat kesan, tapi bermula daripada dalam. Penyakit luar ni bermula dari dalam. Otak kita yang tak cerdas, yang tak betul, boleh menjadikan jasad kita pun tak betul. Al-aqlus salim minal jism salim. Otak akal yang sempurna, yang okey, cerdas, dapat membentuk jisim jasad yang sempurna. Itu asal dia. Tentang Ar-Ruqyah ini, kita tengok sedikit satu peristiwa berlaku. Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW berada dalam satu perjalanan yang jauh. Mereka berhenti untuk berehat di salah satu kampung Arab, di mana kita tak tahulah. Lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Tak ada makanan kan. Tetapi penduduk kampung tu tidak mahu menerima kehadiran mereka. Orang luar ni, jangan bagi duduk. Mereka ada yang bertanya, apakah di antara kamu ada yang boleh menjampi? Itu timbul di situ. Cerita ni panjang. Ada tok mulunya sakit, tok mulu kampung sakit. Jadi tak ada ubat dah, akhirnya teringat ada kumpulan yang sedang menunggu di sana, minta izin nak masuk. Itu soalan kepada mereka, ada tak di antara kamu ni yang boleh menyampi? Tok mulu kami sakit. Katanya ada. Salah seorang dari mereka kata ada. Lalu wakil kampung tersebut bertemu dengan tok mulu tersebutlah. Beliau pergi berjumpa dengan ketua kampung dan menjampinya dengan surah Al-Fatihah. Ini ceritanya kan. Kemudian ketua kampung itu sembuh. Oleh kerana Al-Fatihah ini berfungsi supaya ruqyah atau jampi menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia juga turut dikenal sebagai ruqyah. Akhirnya dapat hadiah kambing, banyak kambing, beberapa ekor kambing, kasih kambing, beberapa ekor kambing. Lalu mereka tak sanggup nak terima kambing, bukan nak kambing, kalau ambil kursi itu jadilah macam mana nak balik ni. Tapi itu ketemu Rasulullah SAW, tak okey, ambil saja. Sebahagian pergi ke aku, lain ambil lah. Ini bahasa saya. Nak ceritakan ruqyah ya. Sebagian lagi namanya Ummul Kitab. Selalu popular ya, Ummul Kitab, induk kitab. Begitu juga nama ini terdapat dalam hadis-hadis ya. Ummul Kitab diartikan bahawa Al-Quran, bahawa Al-Fatihah mengandungi semua soalan yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu soalan ketuhanan, akidah, soalan alam akhirat, akhir nanti, soal ibadah, soal sejarah, ilmu pengetahuan, hukum hakam, sosial, ekonomi, politikal, kemasyarakatan dan sebagainya. Ustaz Ibrahim waktu dia sebut apa? Ilmu politik. Namanya sebenarnya tak tahu apa gitu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tadi kita tak baca sebab dia cepat masuk kan. Yang jadi kabir itu. Ustaz Zulkarnain ya. Rujuk balik di punya rakaman tu. Al-Wafiyah. Buat orang ni. Al-Wafiyah. Wafiyah ni mencakupi, menyeluruh, kerana isi dia mencakup seluruh Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Allah SWT, keterangan tentang kemanusiaan, hak Allah, hak manusia. Sebab tu Al-Quran hablum minallah wa hablum minan nas. Ada di sana. Duribat alaihim zillat aynama suqifu illa bihablillah wa hablum minan nas. Ada di sana kan. Sebab tu kita solat, mana kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memadai kita membaca surah Fatihah. Tak mau baca surah lain pun tak apa. Cuba kita buat sekali, sembahyang subuh pagi esok baca Fatihah saja. Apa nak jadi? Tak apa, okey. Hari Jumaat tak payah kita baca surah Jadah. Baca surah Fatihah saja.
cepat, tak bagus, boleh tak? Tapi kita raih Al-Quran. Sebab kita nak tadi nak setiap huruf 110 bahagi. Kalau lah surah Fatihah saja ada 141 huruf. 141 huruf. Sebab tu kita jangan cuai. Jangan memandang remeh tentang peranan syaddah. Sebab syaddah itu menggabungkan dua huruf. Kalau kita meringankan syaddah, bermaksud kita buang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu selalu orang tak pernah kenal. Bismillah, tu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya bertalaki di masjid itu. Alhamdulillah, bulatan besar. Antara lain, saya tegur A'udzubillah dengan Bismillah. Nampak sambil lewat. Mentang-mentang A'udzubillah itu selalu, mentang Bismillah itu selalu, maka dianggap dicuai. Dia tumpu kepada ayat. Maka di situ sudah ada tak kena asas. Jadi maknanya nak menyempurnakan 141 huruf itu, kan, kita mesti jagalah. Seterusnya apa dia? Al-Waqiyah. Al-Waqiyah ni penjagaan atau menjaga. Jadi orang-orang yang membacanya dan dari berbagai-bagai bahaya dari penyakit, orang bacanya dapat menghindari, benteng penyakit. Yakinlah, yakin. Bahawa tua-tua dulu kalau kita jumpa dia sakit perut, dia sembuh dengan Fatihah, ya, kan? Kita yakin, sebab dia ada psikologi. Psikologi kita yakin. Macam kita jumpa doktor lah, sakit jumpa doktor. Okey, balik mak ubat yang lega. Macam itulah, kan? Psikologi lah. Nak tahu kan betul sangat doktor tu. Al-Kanzu. Kanzu ni perbendaharaan. Hebat kan? Khazanah. Fatihah tu khazanah keseluruhan Al-Quran, keseluruhan hukum. Kalau kita tafsir Fatihah tak selesai dalam masa 2 hari, kan? Jadi tempat yang penuh dengan barang-barang yang berharga, macam Baitul Mal tu, gerobok tu banyak makanan, banyak benda yang boleh dimanfaatkan. Ni gerobok Allah, kan? Khazanah yang kita baca, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur ala min khazaini rahmatika. Khazaini khazanah lah. Al-asas, asas, asas atau alif sin. Asas ni sendi dan dasar. Kerana dia dianggap sebagai asas dari Al-Quran, asas dari Al-Quran. Maksud asasnya, dia punya foundation dia lah, kan? Dan ayat Bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai dasar dari Fatihah. Itu kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Asy-Syafi'i meletakkan wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat daripada surah Fatihah. Manakala ada ilmu yang lain sunat dibaca. Kalau Imam Syafi'i dia tahu sunat dizahirkan bacaan, dibunyikan bacaan Fatihah dengan nyaring bagi imam dalam solat-solat yang perlu dinyaringkan. Baik. Apa Nabi ni? Fatihatul Quran, kunci Quran, pembuka Al-Quran. Kerana letaknya di permulaan Al-Quran, atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke Al-Quran. Patut adabnya kalau kita nak baca Quran, kita mulakanlah buka kuncinya dengan membaca Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah. Itu adab dia. Kurang cantiklah kalau membaca halaqah Al-Quran, kita lupa membaca Al-Fatihah. Baca dulu surah Al-Fatihah. Tapi nak baca tu baca dengan betul. Kadang-kadang kita kata Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kalau Islam salah baca tu. Baca tu salah. Apa salahnya kita baca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ila akhir. Baca-baca tu. Baca-baca dalam solat lah. Mana boleh baca macam tu jampi itulah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak sah mayang tu sebenarnya.
suka baca. Kan? Mana lagi? Cahaya saya ni dia lari, nak ni lari. Surah An-Nur, cahaya. Maksud surah cahaya kerana surah ini banyak membawa sinaran dan penerangan kepada manusia. Memanglah. Sudah cukup kita katakan tadi. Surah yang pertama tadi. Surah Syukri, syukur. Syukur kerana isinya penuh dengan kesyukuran kepada Allah SWT. Tadi lah, berapa kali kita syukur, tahmid, puji, angkat, jack Allah SWT. Akhirnya kita minta sikit. Minta jalan betul, minta tak nak sesat, tak nak masuk neraka. Maksudnya nak masuk syurga lah. Gaji baca Fatihah mudah masuk syurga. Sebenarnya. Sebab orang gaji baca Fatihah orang sembahyang. Orang yang gaji baca Fatihah mana orang yang gaji baca Quran. Salah satu tiket nak mudah dalam alam sana baca Quran. Sebab dia teman kita. Akhirnya surah ayat akhir kita baca dia datang kepada kita. Kan? Kematian seorang sahabat kita tu pergi ambil sayur. Kan? Kita baik sangka kat dia. Dia mana tahu dia nak jadi jatuh bergedebu, terkurung dia dalam itu. Sementara dia nak mati. Dia tahu dia nak mati tak? Memang dia tahu nak mati. Nafsu aku nak mati. Mesti dia sebut Allah. Mesti dia sebut Allah. Kalau dia tak tahu asyhadu la ilaha illallah pun dia sebut Allah. Sudah cukup. Sudah cukup. Allah. Nah. Kita baik sekali doakan dia. Mudah-mudahan dia orang yang baik. Dia cari rezeki kan orang lagi 2 bulan. Orang minta. Ni kau sayur. Tak ada sayur siapa tak tahulah dia bawa sayur lah. Orang dia mana? Suratul Hamdil Ula. Dah sebut tadi. Hamdil Qaswa. Puji terakhir. Awal puji, akhir puji. Kan? Surah Syifa, rawatan, kesembuhan atau ubat. Kan? Syafi'ah, menyembuhkan. Ringkasnya. Surah Salat, surah Salat. Salat tak baca Fatihah, tak salat lah maksudnya. Surah Salat. Salat itu doa. Dan nama pun surahnya surah doa. Surah yang berisi doa. Setiap kali kita baca surah ini berarti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Qalad, tuntutan atau surah mohon, menuntut kan? Menuntut. Kita jadi murid yang berkehendak atau murid dipanggil talibnya. Talib itu murid. Murid yang menuntut. Murid yang berkehendak. Orang yang menuntut dia berkehendak. Nak ilmu. Nak ilmu. Kalau nak ilmu duduklah. Belajarlah ilmu. Dapat ilmu insya-Allah. Mesti menuntut kan. Sikit lagi. Surah Soal. Soal ni untuk minta lah. Surah Munajat. Munajat. Salat ni munajat. Zikir munajat. Al-Quran itu munajat. Surah Tafwid. Surah berisi penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Kami serah diri. Kami bernaung di bawah ka na'budu, kami hamba diri. Ini serah dirilah. Surah Mukafah. Surah imbangan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai imbangan di antara harta benda, imbangan terhadap harta benda orang lain dan hadis. Imbangan antara Al-Quran hadis. Surah ini juga boleh dikatakan surah imbangan antara dua arah qiblatain. Kan? Surah Fatihah turun semasa Nabi terakhir salat menghadap ke Baitul Maqdis. Turun surah Fatihah. 2 kali surah Fatihah turun. Satu di Makkah, satu peringkat itulah. Dan ini hebat surah Fatihah ni turun 2 kali dan sempurna, tak banyak ayat. Kan? Tapi sejarah turunnya 2 kali. Maka serentak dengan itu ayat perintah untuk tukar channel menghadap
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu fawalli syatral. Surah juzuk kedua. Saya pun kan ada di sana. Saya bertanya sangat dengan sikit asas. Itu. Maka Rasulullah berubah otomatik, berubah dalam sebadan 2 kali berubah. Pertama sekali menghadap Baitul Maqdis dari arah menghadap ke Baitullahil Haram. Mana lagi? Akhirus sumri Al-Quran, surah penutup Al-Quran, penggenap penutuplah. Al-Azamu selain Al-Quran, surah terbesar dalam Al-Quran. Surah terbesar tapi kecil, ringan aja. Mahal, surah itu mahal, bernilai. Mujziyah, surah yang memberi pembalasan. Ya, Allah mendengar. Kita puji, dia balas. Kita sebut, dia balas. Semua berapa kali balas. Kita nak baca bab itulah dalam hadis kursi yang dari sana. Dia mula-mula bengkel surah dia tentang kandungan surah dia dalam konteks bagaimana. Dalam hadis kursi yang dari sana. Surah Majmu' Al-Asma', surah yang mengandungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia jelasnya nama-nama Allah lah. Bismi, dia nama. Mana dia? Allah. Apa lagi? Ar-Rahman. Apa lagi? Ar-Rahim. Dah ada berapa? 3 dah. Dalam Bismillah sudah ada 3 nama Allah. Dan seterusnya lah. Ataupun apa nama surah terhimpunnya Al-Asma' kan. Baik. Itu lebih kurang nama surah yang patut kita secara umum. Saya tak tuntut lagi ni secara umum, tapi cukuplah dalam siri 1 dalam berkaitan dengan surah Fatihah memadai untuk pagi ini. InsyaAllah akan datang, insyaAllah kita akan huraikan sedikit tentang kaedah-kaedah yang boleh kita usahakan untuk mencantikkan ibadah kita dengan ikhlas, mengikut masing-masing punya daya. Tidak dipaksa, tapi wajib mengikut peraturan. Tak boleh simple, tak boleh sambil lewat, tidak boleh memandang remeh, tidak boleh buat ringan-ringan. Dalam kaedah solat kita membaca surah Al-Fatihah, surah maqam dia rukun qauli, sebahagian dia rukun-rukun yang lain. InsyaAllah aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسان المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا، علمنا مما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.